Okay. Alright. Introduction. By the way, untuk semua YouTube kelas ni, kamu boleh pergi ke, bila kamu YouTube, kamu boleh type SKAA 4113. Jadi rapatkan benda ni. Jadi semua YouTube tu berkaitan dengan kelas saya. Sebelum ni pun sama jugalah, dia the same topik pun. Jadi kamu boleh dapatkan kat situ. Satu. Kemudian berkaitan dengan planning scheduling ni, nanti topik-topik yang lain tu kamu juga boleh masuk ke SKAB 4113. Ni ialah kod baru ni. Jadi kod baru, mungkin student space yang akan datang ni akan menggunakan kod ini. Jadi kat situ pun ada juga video-video saya yang tapi dalam bahasa Inggeris lah. Sebab student DJB ni semua ada yang foreign student. Walaupun dia ada sedikit je beza antara silibus baru dengan silibus lama, tapi topik-topiknya sama je lah. Okay. So, Introduction to Project Planning and Scheduling. Jadi, slide ni sebenarnya dulu awal-awal di slide nombor 2, ke tak slide saya dah tunjuk dah. Management Process. Very important slide ni. Yang di tengah-tengah ni, indicate objektif of pengurusan projek. Kita panggil, yang ni ialah kita panggil triple constraint. Time, cost, quality. Dia triple constraint ni, dia ada banyak definition. Kalau ikut PMI, Project Management Institute, triple constraint dia sebut scope, time, cost. Dia gunakan perkataan scope. Tapi kalau dalam buku-buku lain, jadi time, cost and quality itulah yang ni yang disebutnya. Tetapi kalau nak lengkap lagi, seperti mana yang saya selalu lukis, kita buat macam ni untuk lengkapkan semuanya. Scope, time, cost, quality, safety and health, dan juga environment. Jadi itu semua ada. Okay. Walaupun time, cost, quality itu kita tak sebut benda lain, tetapi sebenarnya dia ada embedded. Falsafah dia ada, dia kat situlah. Contohnya katakanlah kita tak jaga tentang safety, ada kemalangan. Jadi projek kita kena stop. Bila stop, lepas itu banyak benda kena repair, dinding runtuh ke, tower crane tumbang ke, orang mati ke. Jadi kat situ ada elemen cost. Kemudian bagaimana pula kaitan dengan quality? Contohnya kalau projek dah lewat, masa dah tergendala kerana kemalangan, for sure kita akan rush untuk cover balik. Bila rush cover balik, mungkin kat situlah di mana kita akan affect dia punya quality kerja. Asal siap je. Itu contohnya lah. That's why rajah ni dilukis sebegitu rupa dalam bentuk triangle, kerana di antara mereka ni ada benda yang saling bergantung. Okay, lepas tu kita perlu gunakan resources, material, machine, method, 5M lah. Senang untuk ni, human ni kita panggil M juga lah. M untuk senangkan 5M, resources, sebaik mungkin. Jadi selepas kita belajar planning scheduling nanti habis, kita akan fokus on resource. Resource management, machinery management, material management, man dan juga money. Jadi untuk pakai resources dengan sebaik mungkin, kita nak kena gunakan management process ataupun kita panggil mechanism dalam management. Satunya ialah planning. Yang lain-lain tu organizing, kita dah ada sebut itu dalam satu topik kita. Leading, kita tak fokus specifically sebagai satu topik. Directing, evaluating, monitoring dan juga control pun akan ada satu topik nanti. Jadi ini dia, planning. Jadi apa-apa pun dalam management start with planning. Sebab planning
dianggap sebagai heart of project management. Heart ni maksudnya jantung. Jantung manusia kalau berhenti, habis. Sama juga macam project management. Dia punya jantung dia basically depend on planning. Main objective of management effort. Memang pun kalau kita buka bisnes seperti kontraktor dan sebagainya, dia punya pusing-pusing kok mana pun, dia punya money. Memang orang buka bisnes untuk generate money. Okay? Make profit. Tetapi bagaimana kita nak make profit? Make profit tu bukan dengan cara tak ikut peraturan, bukan dengan cara kita kata orang kata bayar under counter dan sebagainya. Itu pun memang boleh make money. Tetapi sebenarnya kalau kita ikut peraturan pun, memang kita boleh make money. Sebab apa? Macam saya kata hari tu, kalau kita kata public listed company, yang construction, public listed ni yang listed di bursa saham. Mereka ni kena nyatakan dia punya dia kena buat report, financial reportnya, everybody can access sebab dia public listed company. Rata-rata construction company ni memang boleh untung 10%. Ini selepas cukai tau, after tax. Jadi dia making profit. Yang lagi tinggi tu ialah bank lah. Bank biasanya 30-40% easily lah. Paling top sekali bank. Bank memang make a lot of money. Jadi kalau ikut peraturan betul-betul pun memang boleh untung. Sebab unit rate yang even kerajaan letak ke ataupun yang industri letak tu memang can make money. Jadi tetapi nak make money tu, we need to do a lot of things. Okay, contohnya, kalau kita lihat very simple equation, value sama dengan cost campur profit. Cost ni maksudnya total construction cost lah, total. Value ni maksudnya contract value. Yang kontraktor dapat daripada klien ni ialah amount yang di agreed lah. Lepas tu kontraktor pun akan buat kerja, dia akan campur lah dia punya indirect cost dengan direct cost. Indirect cost tu masuknya banyak preliminary. Manakala direct cost ialah man, machine, material. Method pun sebahagiannya lah. Itu yang majority cost datang pada situ. Dan the rest tu ialah profit. Jadi kalau dia nak make a lot of profit, dia kena control cost tadi. Control cost dengan apa? Contohnya quality issue. Bila buat ikut spec, tak kena reject, jadi okey lah dia punya kerja tadi accepted, okey. Jadi dia within dia punya budget. Eliminate waste. Waste ni daripada material. Kita pun tahu construction waste di Malaysia ni 10% dumping site kita penuh dengan construction waste. Di negara maju, mereka banyak amalkan 3R, jadi dia boleh reduce mungkin dalam 70%. Kita mungkin nak sampai 20% pun belum sampai lagi. Okay? Jadi kalau 10% ni kita kali dengan berapa banyak material yang kita peruntukkan setahun dalam construction project, mungkin we could save a few billion ringgit, contohnya lah. Reduce uncertainty in time and cost. Ini yang kita panggil kita punya planning and scheduling. Avoid unnecessary penalty. Ini ialah berkaitan dengan timing tadi. Okay. Bila kita buat satu benda tak ikut masa, go beyond project deadline, itu yang kena. Effective control. Okay. Effective control, quality control dan juga project control. Dia ada banyak lagi control lah. Termasuk safety, termasuk kita punya cash flow, termasuk manpower control, almost many things kita nak kena jaga. Efficient utilization of project resources, yang lain-lain lah. Okay, what is planning? Planning is a devising of workable scheme. Planning ni basically kita thinking process kita dah sebut tadi. Kita memikirkan 5W campur 1H tadi.
H ni ialah how. 5W ni what to do, wish dan sebagainya. Dan dalam banyak-banyak W ni akan ada when. When inilah yang dikaitkan dengan scheduling. Kan kita ada planning dan scheduling. Planning ini semua yang W selain daripada when ni, itu dia punya planning campur dengan how lah. Jadi kita thinking ahead of time. Okay. Semata-mata untuk mencapai objektif apa yang kita dah decide lah. Okay, future objectives. Future ni memanglah tidak ada orang yang buat planning tu untuk sekarang ni. Orang buat planning untuk benda yang belum ada. Jadi sudah tentu planning ni dia involve apa yang kita kata dalam arti kata ada elemen of ramalan. Kita meramalkan apa yang bakal berlaku. Tetapi sekiranya kita meramalkan berdasarkan fact and figures ataupun data yang betul, kemungkinan planning kita tu boleh jadi almost orang kata perfect dan sebagainya lah. Tapi there is no such thing as perfect planning. Sebab realitinya dia ada banyak perkara-perkara yang mungkin mempengaruhi planning. So don't be panic. Kalau planning kita tak jadi seperti mana yang kita nak, apa yang kita perlu, kita kena monitor and control. Jadi tadi saya ada sebut 5W. Jadi when ini yang kita associate dengan scheduling. And the rest tu ialah planning. Element of planning adanya objektif. Dia mesti ada kita punya sasaran kita, KPI, what to achieve. Tindakan mesti disusuli dengan resources. Kalau dalam construction, man, machine, material. Kemudian the right method pun betul. Dan daripada situlah di mana money tadi akan keluar. Money tu dia tak keluar by itself. Dia sebenarnya kita guna untuk bayar man, machine, material dan sebagainya lah. Dan a good planning should be disusuli dengan implementation. Dia tak ada misalnya planning tu on paper. Selagi dia tidak dilaksanakan, selagi itulah dia tidak akan berkesan. Hierarchy of planning. Purpose. Purpose ni equivalent dengan aim lah. Kalau misalnya sekarang ni pun kamu buat, I'm not really sure kamu buat, kita panggil apa, pro-project ke, dah ke belum. Tetapi kalau kamu buat pro-project, PSM tu, dia purpose dia start dengan aim ataupun purpose. Dia ada satu je. Manakala objektif ni yang kita boleh jadi banyak. Kita split. Kenapa objektif tu banyak? Kita split into benda yang dipanggil measurable. Benda yang boleh diukur. Supaya senang. Kalau kita tak boleh ukur benda tu, nanti dia kita tak tahu sejauh mana kita dah capai progres kerja tu ni. Strategi dia punya tindakan kita lah. Macam mana nak achieve apa yang kita dah set. Adanya polisi, program, prosedur, rule, SOP dan sebagainya lah. Dan disusuli dengan budget. Okay. Project plan element tadi kita dah sebut almost everything ni kecuali contohnya evaluation method. Jadi inilah yang pergi kepada monitoring and controlling. Bila dah kita plan, kita nak tahu sejauh mana kita punya perancangan tadi dicapai. Basic feedback loop of control. Nanti dalam monitoring and control, plan versus actual. Okay, plan versus actual. Perbezaan plan dengan actual tadi, itulah yang kita panggil variance. Di dalam planning, dia ada istilah, kalau kita buat ni, kita panggil tracking. Dia tak panggil monitoring, tapi istilah dia ialah tracking. Okay, kita track. Jadi sebarang perbezaan tu, kita anggap dia punya istilah dia sebagai variance. Variance could be negative ataupun variance could be positive. Kalau positive variance tu mungkin kita associate dengan okey lah. Okay, bagus. Manakala negatif tu, kita need to find what could be the causes, kita take action dan kita replan balik. Ini yang kita panggil revise plan.
Begitulah loop dia going on and on sampailah projek tu habis. Okay. Important of planning basically coordinated effort. Coordinated effort ni maksudnya kita buat perancangan on paper tetapi kita dah susun-susun breakdown of work, lepas tu siapa yang akan in charge, masing-masing diberi tugas dan tanggungjawab. Jadi kerjasama tu sangat penting. Kalau orang tak bekerjasama, habis, hancur kita punya planning. Prepare for change. Perubahan akan berlaku. Macam contohnya kita revise plan. Jadi tidak menjadi kesalahan untuk revise plan selagi kita ada tempoh projek. Selagi itu sebenarnya kita boleh. Cuma kadang-kadang orang malas nak melihat balik. Dia masih nak fokus on plan yang lama. Developing performance the standard KPI. KPI mesti ada. Kalau tidak, kita tak boleh nak ukur. Developing manager. Bukan setakat kita set KPI saja. Orangnya pun kita kena train. Okay? Jadi, seringkali yang menjadi masalah dalam nak mencapai objektif, orang tidak tahu banyak benda. So, they have to be sent for training dan sebagainya. Itu yang dipanggil develop. Okay? Develop kita punya, bukan setakat manager lah. Orang-orang yang necessary di kita punya team. Why people fail in planning? Satu, isu lack of commitment. Not committed. Okay? Not committed kepada planning itu sendiri. Sama ada buat planning tu cincai-cincai. Sama ada buat planning tu yang tidak komprehensif. Tak mengambil semua aspek masuk dalam planning dan sebagainya lah. Ataupun tidak beri sumber-sumber yang mencukupi. Sebab nak buat planning yang mencukupi tu, orang tu kena ada experience. Orang yang nak bagi input tu, dia nak kena pergi kursus Microsoft Project ke Primavera ke. Lepas tu nak kena ada software, nak kena ada dedicated computer, dedicated person, ada banyak benda. Okay. Lack of management support tadilah. Jadi semua benda ni dia perlukan budget. Jadi management kalau very supportive, okey lah tu. Dia boleh, planning ni boleh berlangsung dengan baik. Lack a clear delegation. Tujuan kita buat planning basically, kita nak delegate. Delegate work. Okay, dalam planning ni dia ada satu istilah kita panggil WBS yang kita akan lihat nanti. Kemudian adanya istilah OBS. OBS ni di dalam kita panggil organizing untuk manusia tadi. O stand for organizational, B breakdown, S structure. Kalau macam ni, W stand for work, breakdown, structure. Kita pecahkan kerja mengikut work. Yang ni kita pecahkan kerja mengikut orang. Ni ialah orang, ni ialah work. Kenapa? Kita nak attach orang tersebut kepada work tadi. Ini yang dikatakan delegation. Jadi bila kita delegate work tu, kita nak pastikan mungkin ada equal dari segi responsibility. Tak ada orang yang dapat kerja lebih, orang ni kurang, jadi timbul banyak isu. Lack of adequate control technique. Teknik ni pun ada macam-macam. Contohnya testing. Testing merupakan salah satu method untuk monitor. Okay? Method untuk monitor. Nanti pula macam mana pula kita nak control. Jadi contohnya, kenapa kita buat slump test? Kenapa kita buat crushing test? Semua tu ialah method untuk kita monitor. Dan kalau misalnya strength kita tak achieve apa yang kita nak, then we need to do something. Okay? Macam mana nak rectify benda yang mungkin tak achieve certain standard yang kita nak. Resistant to change. Jadi perubahan memang satu benda yang orang tak suka. Okay? Siapa-siapa pun tak suka perubahan sebab dia dah biasa buat mengikut apa yang dia dah amalkan sebelum ni. Tetapi we need to go through this change tadi.
Sebab tu change ni dia need to be managed. Tu yang ada istilah change management. Okay. Change management ni biasanya orang amalkan dalam bisnes lah. Tetapi kita boleh gunakan untuk apa tu, planning and scheduling juga. Alright, jadi itu ialah dia punya introduction kepada